kenderaan di lebuh raya utama semakin meningkat. Keluarga Malaysia meriahkan rumah terbuka Perdana Menteri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Saya Sahih Samsudin. Berita wilayah 7 Mei 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Juga lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Johor turut mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama kami. Perdana Menteri menasihatkan pengguna jalan raya agar berhati-hati dan mendapatkan rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan pulang selepas tamat cuti Hari Raya Aidilfitri. Ujar beliau, pemandu perlu mendisiplinkan diri semasa memandu memandangkan ramai perantau kembali ke tempat kerja Isnin ini yang menyebabkan lebuh raya mula sesak sejak semalam. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga ahli Parlimen Bera percaya Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kerja Raya dan Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM serta pengendali lebuh raya ada perancangan jangka panjang untuk mengatasi kesesakan pada musim perayaan. Lebuh raya utama mulai sesak sebelum Syawal kerana orang ramai mengambil peluang pulang ke kampung selepas 2 tahun tidak berbuat demikian ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Cuti panjang termasuk cuti Hari Pekerja Ahad lepas diikuti cuti Aidilfitri menyebabkan ramai mengambil cuti untuk pulang beraya di kampung. Susulan cuti perayaan Aidilfitri sudah berakhir, ramai warga kota kembali ke kediaman masing-masing dari kampung halaman. Jumlah kenderaan semakin meningkat di lebuh raya yang menghala ke ibu negara. Untuk perkembangan lebuh raya utama di bawah seliaan Plus Malaysia Berhad Plus, kita bersama wartawan Dian Fatihah Maknoh di Persada Plus. Dian? Baik Sahih, aliran trafik di lebuh raya utama negara menghala ke ibu kota mulai sesak di beberapa lokasi untuk perjalanan dari arah utara serta selatan. Dan tinjauan RTM di Pusat Kawalan Trafik Persada Plus di sini mendapati setakat jam 4.30 petang tadi, aliran trafik bergerak perlahan susulan pertambahan jumlah kenderaan dari semua arah. Maklumat trafik di wilayah utara, perlahan 6 km dari Cangkat Jering ke Kuala Kangsar, perlahan 9 km dari Kuala Kangsar ke RNR Sungai Perak arah selatan, perlahan 2 km selepas RNR Sungai Perak ke Terowong Menora. Manakala maklumat trafik di wilayah tengah, kenderaan perlahan 15 km dari Ipoh Utara ke Ipoh Selatan, perlahan 5 km selepas Ipoh Selatan menuju hentian sebelah Simpang Pulai arah selatan, dan lalu lintas perlahan juga di sebanyak 13 km dari Gopeng ke Tapah, perlahan 5 km dari Tapah ke RNR Tapah arah selatan, dan perlahan 9 km Bidur ke Sungkai. Dan seterusnya maklumat trafik di wilayah selatan. Lalu lintas perlahan 16 km Pedas Linggi ke Port Dickson Utara, perlahan 7 km hentian Pedas Linggi arah utara ke Pedas Linggi, dan seterusnya perlahan 5 km dari Senai Utara ke Kulai. Dan setakat ini dulu perkembangan dari Pusat Kawalan Trafik Persada Plus. Terus bersama dengan rakan setugas Jasmadi di Plaza Tol Gombak. Silakan Jasmadi. Baik, terima kasih Dian. Ketika ini kelihatan pertambahan kenderaan di Plaza Tol Gombak ini, aliran trafik sedikit perlahan, namun kenderaan masih lagi lancar membuat transaksi di Plaza Tol ini. Saya kongsikan sedikit perkembangan terkini di sepanjang lebuh raya Kuala Lumpur Karak arah barat yang sememangnya sesak ketika ini, iaitu sepanjang 4 km dari kilometer 76 hingga kilometer 72 di selepas Plaza Tol Karak.
sesak juga sepanjang 11 km dari kilometer 71 hingga kilometer 60 laluan Karak Bentong, dan sesak sepanjang 10 km dari kilometer 59 hingga kilometer 49 laluan Lentang Bukit Tinggi. Situasi ini sudah pasti ramai pengguna lebuh raya dari Pantai Timur yang membuat perjalanan pulang dari bermula malam tadi untuk memulakan tugas, dan sekolah juga akan bermula pada Isnin ini. Jadi untuk makluman juga, tol percuma bermula jam 12 malam tadi sehingga jam 11.59 malam esok kepada semua kelas kenderaan di Plaza Tol ini. Baik, walaupun tol percuma, pastikan kad Tashengo anda aktif dan perlu diingatkan ikut lorong yang betul. Sekian saja daripada Plaza Tol Gombak. Kita bersama Nora Shikin di RNR Seremban arah selatan. Silakan. Terima kasih Jasmaidi yang berada di Plaza Tol Gombak. Saya kini berada di kawasan rehat dan rawat RNR Seremban arah utara bagi meninjau aliran trafik semasa sempena musim perayaan Aidilfitri. Orang ramai dijangka mengambil peluang untuk pulang dari kampung halaman pada hari ini dengan insentif tol percuma yang diberikan oleh kerajaan bermula tengah malam tadi sehingga 8 Mei pukul 11.59 malam. Jadi bagi mengetahui perkembangan semasa aliran trafik di kawasan Seremban, bersama-sama saya ialah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Negeri Sembilan, Superintendent Syafiee Muhammad. Baik Tuan, bagaimana dengan aliran semasa trafik di kawasan Seremban memandangkan orang ramai sudah mula pulang dari kampung halaman pada hari ini? Ya, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar, selamat Hari Raya. Okey, untuk aliran trafik ketika ini di kedua-dua arah untuk lebuh raya berjalan lancar kerana banyak pengguna jalan raya telah mula pulang ke kampung, ke tempat kerja pada Hari Raya ketiga yang lepas. Jadi hanya tinggal 40% lebih kurang yang masih belum lagi balik ke tempat kediaman masing-masing. Jadi cuma di Senawang mendaki bukit nak menghala ke PD terdapat penambahan kenderaan. Memang di situ ada slow moving, tapi walau macam mana pun masih lancar. Masih boleh bergerak lancar. Tak ada lagi halangan-halangan yang mendatangkan kesusahan pada pengguna jalan lain. Untuk di Negeri Sembilan ni, jalan bandaran, jalan-jalan bandaran pun masih lancar, cuma terutamanya di Seremban yang untuk pada hari raya yang lepas di Kuala Pilah tu dan Jelebu terdapat pertambahan kenderaan, orang balik beraya, pergi raya balik dan sebagainya. Tapi untuk hari ini walaupun kenderaan banyak, dia bergerak lancar. Cuma akan berlaku sedikit perlahan di kawasan Teraci dan juga Bukit Putus lah. Tuan, sepanjang pelaksanaan Ops Selamat, lebih 5,000 saman telah dikeluarkan. Jadi apa antara kesalahan yang paling banyak dikesan menerusi saman yang dikeluarkan? Okey, dalam 5,127 saman dikeluarkan dalam tempoh 6 hari. Banyak kesalahan adalah mandu laju. Jadi masih terdapat segelintir pengguna jalan raya yang tidak mengerti peraturan. Mereka mandu laju. Di antara sebabnya adalah ingin cepat balik ke kampung lah, tak sabar nak beraya. Dan antara kesalahan lain lagi yang kita dapat adalah berkaitan dengan halangan. Banyak juga kenderaan yang letak tempat-tempat halangan menyebabkan kesesakan. Itu yang kita keluarkan saman. Baik, Tuan, secara ringkasnya nasihat Tuan untuk pengguna jalan raya. Okey, secara ringkasnya pada pengguna jalan raya, bagi yang masih berada di kampung yang balik ke tempat asal, pandulah dengan cermat dan berhati-hati. Jangan last minute baru nak balik kerana terdapat pemandu yang letih, mengantuk, balik rushing sampai tengah malam dan menyebabkan kemalangan. Dan untuk di jalan-jalan di kampung-kampung yang masih berada di kampung, yang nak beraya dan nak pergi keluar kahwin dan sebagainya, jangan guna jalan yang sama. Cuba cari jalan alternatif kerana pengguna daripada luar, dia akan menggunakan laluan yang sama. Dia tak akan tahu untuk menggunakan jalan alternatif. Terima kasih banyak Tuan. Baik, sekian dahulu perkembangan semasa aliran trafik di kawasan Seremban. Kembali bersama saya di studio. Silakan. Terima kasih. Selain tinjauan di lebuh raya, wartawan RTM Kelantan Majidah Ismail bersama juru kamera Amran Abdul Rahman pula berpeluang membuat tinjauan udara untuk menyaksikan aliran trafik di negeri itu. Kita bersama Majidah untuk perincian lanjut. Majidah? Terima
kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Kini saya berada di atas pesawat Cessna Caravan 208 milik PDRM bagi meninjau keadaan trafik terkini di seluruh Kelantan yang dikendalikan oleh Kapten ASP Hairu dibantu oleh pembantunya ASP Raj, dan turut bersama-sama dengan saya pada petang ini meninjau keadaan trafik di beberapa daerah di laluan-laluan utama di Kelantan ialah Ketua JSPT iaitu Superintendent Suhaimi Jusof. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Tuan, melalui hasil tinjauan kita dari udara dalam lebih kurang sejam ini, apakah yang dapat Tuan rumuskan di laluan-laluan utama untuk hari ke-7 perantau pulang ke ibu kota pada hari ini? Okey, melalui tinjauan udara yang telah kita lalui sebentar tadi, saya dapati beberapa bandar di Kelantan ni, terutamanya di Tumpat dan Pasir Mas, dapati keadaan tenang seperti biasa. Laluan di antara skala 1 ke 2 saja, tidak sesak dan keadaan berjalan dengan lancar lah. Cuma yang saya nampak agak ketara sikit adalah di laluan Tok Bali, iaitu laluan pertembungan di antara pengguna jalan raya daripada Bacok yang menghala ke Besuk yang menggunakan Jabatan Tok Bali. Begitu juga pengguna jalan raya daripada Pasir Putih yang menggunakan laluan Tok Bali untuk ke Besut. Mungkin pertembungan di Tok Bali menjadikan di Tok Bali agak sesak sedikit, tapi saya jangkakan pada skala 3, dan walaupun sesak, kenderaan bergerak dengan lancar walaupun perlahan sedikit. Lain-lain tempat overall boleh dikatakan di antara skala 1 dan 2 sahaja. Dari segi pengoperasian anggota Tuan tu mungkin ditempatkan di kawasan-kawasan yang sesak tu Tuan, anggota trafik Tuan sendiri. Ya, memang anggota trafik kita tempatkan di mana-mana sahaja yang kita jangkakan, dan kita melalui pemerhatian kita yang didapati keadaan agak sesak, memang kita akan letakkan anggota kita cuba menyuraikan kesesakan atau memberi kemudahan kepada pengguna jalan raya lah, supaya mereka ni dapati anggota polis sentiasa berada di tempat-tempat yang diperlukanlah untuk memantau laluan. Jadi Tuan, besok Ahad dijangkakan lebih ramai perantau akan pulang ke ibu kota dan mungkin akan mencapai tahap 3 ataupun sebaliknya Tuan? Mungkin kalau memandangkan pada hari ini di antara skala 1 hingga ke 3, besok pun kita jangka kalau tinggi pun mungkin 2 ke 3, ataupun saya tak jangka ia boleh pergi sampai 4, memandangkan tempoh yang panjang untuk pengguna jalan raya balik kampung, dan ada masa yang panjang untuk mereka balik ke dinasti masing-masing. Jadi kita mengharapkan kesesakan mereka tidak melebihi skala 3 lah, dan kita juga sentiasa bersedia, polis trafik dan mana-mana anggota polis sentiasa bersedia untuk membuat kawalan yang sebaiknya. Baik, terima kasih Tuan. Jadi itu saja yang dapat saya bawakan, tinjauan udara mengenai aliran trafik di seluruh Kelantan yang meliputi daerah Bacok, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah dan juga Jajahan Macang. Jadi saya kembalikan kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Majidah. Di Miri, aliran trafik agak sesak sedikit petang ini sama ada melalui pengangkutan darat dan udara. Tinjauan kru mendapati keadaan masih terkawal dan tiada kejadian tidak diingini dilaporkan setakat ini. Wartawan Nuriza Jau ada laporannya. Nuriza, silakan. Terima kasih rakan penyampai di studio. Ya, baiklah, saya kini berada di lapangan terbang antarabangsa Miri. Ya, di lapangan terbang antarabangsa Miri mendapati ramai yang mendaftar masuk untuk mendapatkan penerbangan balik ke tempat masing-masing. Saya juga mendapati lapangan terbang ini agak sesak pada hari ini. Ya, dan saya juga ingin kongsikan pula tinjauan saya pada tengah hari tadi, di mana keadaan di Bandaraya Miri hari ini menyaksikan aliran trafik sedikit sesak di sekitar bandar, namun keadaan masih terkawal ya. Kesesakan ini barangkali disebabkan masyarakat di Miri ini telah kembali dari bercuti, memandangkan sesi persekolahan akan bermula pada minggu depan. Dan ramai juga yang akan mula kembali bekerja juga pada minggu depan. Ya, selain itu kenderaan agak banyak di bandar hari ini kerana hari ini merupakan hari cuti hujung minggu, maka ramai orang keluar ke bandar untuk membeli belah. Sementara itu, laluan aliran trafik di Lebuh Raya Pen Borneo pula mendapati keadaan lalu lintas agak sesak pada hari ini. Banyak kenderaan dari daerah lain yang masuk ke Miri pada hari ini.
Dalam pada itu, keadaan di terminal agak lengang dan tak ramai yang menggunakan pengangkutan bas untuk pulang ke tempat masing-masing. Ya, sekian saja laporan dari Miri Sarawak, kembali bersama rakan penyampai di studio. Terima kasih Nuriza. Hampir 40,000 keluarga Malaysia meluangkan masa menghadiri Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimen Bera 2022 yang berlangsung di Laman Kerayong Bera. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang juga ahli Parlimen Bera menyifatkan Rumah Terbuka kali ini amat istimewa kerana masyarakat masih mengamalkan tradisi memasak secara gotong royong. Beliau yang tiba jam 9.40 pagi meluangkan masa beramah mesra dan menyantuni pengunjung terdiri daripada pelbagai lapisan masyarakat. Pelbagai juadah tradisional disajikan menerusi 32 buah gerai makanan dan minuman. Makanan yang disediakan ini adalah daripada cawangan-cawangan kampung-kampung. Jadi kampung ini mungkin buat lemang, kampung sebelah mungkin buat rendang, kampung lain buat ketupat. Jadi setiap kampung akan terlibat di dalam program jamuan sambutan Hari Raya ini. Maknanya ini adalah perkumpulan seluruh warga Bera. Kampung-kampung datang kerana dia ada gerai sendiri dan tentu saja penduduk kampung itu akan keluar. Jadi sebab itulah terlihat setiap tahun memang beginilah acara open house ataupun rumah terbuka yang dilakukan di Bera. Perdana Menteri turut mengingatkan keluarga Malaysia terus mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka ketika berkunjung ke rumah terbuka tempat yang sesak. Sementara itu, kebanyakan pengunjung yang hadir teruja dengan penganjuran rumah terbuka berkenaan setelah 2 tahun tidak dapat menikmati suasana perayaan susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pelbagai juadah sinonim dengan sambutan Hari Raya, khususnya makanan pantai timur seperti lemang, ketupat palas, rendang, nasi dagang dan laksa lemak disajikan kepada pengunjung menerusi 32 buah gerai. Dengan keluarga lah, anak isteri. So, sebelum ni memang pernah datang ke atau Pernah memang kerja kat sini, dah 5 tahun lah. Okey, mungkin tengok apa kelainan sambutan ni sebab ahli Parlimen Bera dah dilantik sebagai Perdana Menteri kan. Ya. Bagaimana yang kelainan ni? Pendapat saya kali ni agak meriah dan lebih besar lah daripada sebelum ni sebab kita punya ahli Parlimen dah jadi Perdana Menteri kan. Yang lebih meriah daripada biasa lah. Alhamdulillah. Meriah loh, lepas tu happy lah sebab boleh join dengan kawan-kawan yang kenal dengan tak kenal. Meriah dengan happy lah. First time experience. Sebelum MCO, dia ada jamuan macam ni, kita selalu marilah. Kali ni mungkin tengok apa kelainan dah ahli Parlimen jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri memang meriah lah. Meriah lepas 3 tahun lah, semua happy lah. Semua happy lah. Ramai orang makan pun sedap, semua okey. Cuaca pun baik. Okey, alright. Ya, terima kasih. Selamat Hari Raya semua. Setakat ini tak pernah terlepas lah. Cuma 2 tahun itu PKP tak ada kan. Okey, abang tengok apa kelainan tahun ni? Memandangkan ahli Parlimen Bera dah jadi Perdana Menteri. Apa kelainan sambutan kali ni abang tengok? Meriah. Sangat-sangat meriah sebab saya tengok ramai orang datang hari ini. Alhamdulillah sebab kebiasaannya orang datang tu jarang-jarang. Tapi kali ini orang datang macam serentak. Memang cukup ramai. Memang meriah sangat-sangatlah. Penganjuran rumah terbuka yang berlangsung selama 5 jam itu turut menyaksikan pengunjung dihiburkan dengan lagu-lagu raya. Di Alor, lebih 10,000 tetamu memeriahkan sambutan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Menteri Besar Kedah yang diadakan di kediaman rasmi beliau di Seri Mentalun. Jamuan bermula pukul 11 pagi sehingga 3 petang. Majlis yang dihoskan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor dan isteri Tok Puan Jusmailailani Jusoh diserikan dengan kehadiran barisan Exco Kerajaan dan pegawai tinggi Kerajaan Negeri. Pelbagai juadah disajikan kepada orang ramai yang hadir dengan semangat keluarga Malaysia. Pada majlis itu, Datuk Seri Muhammad Sanusi turut menyampaikan duit raya. Tetamu dihiburkan dengan persembahan nyanyian daripada penyanyi tempatan. Saya tak tahu apa cakap. Aku bosan dari rumah. Mak pula teman kakak pergi coding. Okey ke tak ni? Nampak macam burung je. Final tournament kau bukan lusa. Kau ni burung sebab masalah keluarga kau kan?
Aku ada satu benda ni. Dia boleh selesaikan semua masalah. Kau try ni. Aku jamin kau akan rasa okey. Penjualan luar biasa sehingga 50% dikenal pasti menjadi punca beberapa stesen minyak di pantai timur kehabisan bekalan petrol. Memburukkan keadaan, masalah itu dijangka berlanjutan sehingga esok susulan sambutan Aidilfitri. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, masalah ini terjadi susulan peningkatan ketara jumlah kenderaan apabila orang ramai balik ke kampung bagi menyambut Hari Raya. Menurutnya, kebiasaannya setiap stesen minyak akan membuat planning order tempan awal sehari sebelum, iaitu sekitar 20% mengikut penjualan hari biasa. Beliau menjelaskan apabila berlaku peningkatan jualan, syarikat minyak tidak dapat menghantar dalam kuantiti banyak dan perlu mengagihkan sama rata ke semua stesen minyak yang kehabisan petrol. Ini akan mengambil masa kira-kira 1 jam atau paling lama sehari. Datuk Khairul Anwar menambah, pihaknya berharap pengguna memahami situasi yang berlaku dan mereka dinasihatkan untuk mengisi minyak awal dan merancang perjalanan dengan baik. Semalam tular di Twitter ciapan seorang pengguna yang berkongsikan gambar bekalan petrol di beberapa stesen minyak di pantai timur habis. Perkembangan dari negeri di bawah bayu, antara fokus menarik konsep keluarga Malaysia diterjemah dalam sambutan perayaan. Perinciannya bersama Muhammad Dia. Dia, silakan. Baik Sahih, sambutan Hari Lebaran di Sabah terus dimeriahkan dengan penganjuran Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri 2022 yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Ibu Negeri. Majlis turut diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Datuk Haji Mahiruddin dan Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri Datuk RM Jasni. Kemeriahan majlis turut diisi dengan penyampaian sumbangan duit raya kepada 50 penerima terdiri daripada Persatuan Buta dan Pekak, Orang Kurang Upaya OKU dan Warga Emas. Ketika ditemui media, Menteri Tugas-Tugas Khas selaku pengerusi induk majlis, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif menyifatkan kehadiran semua pihak tanpa mengira latar belakang politik membuktikan perpaduan di Sabah terus utuh selaras konsep keluarga Malaysia. Ini adalah satu wajah yang sebenar negeri Sabah yang tidak mengira agama, suku kaum, aliran politik, semua bersama dalam satu perayaan yang kita raikan secara bersama. Demikian juga dengan perayaan-perayaan yang lain. Inilah uniknya negeri Sabah yang sangat perlu kita lestari. Ya, saudara, malam 7 likur yang lazimnya diterangi dengan hiasan pelita atau bersusul sememangnya sinonim dengan budaya masyarakat Papar. Bagi memastikan budaya tradisi ini terus segar, Persatuan Anak Jati Papar Peranti bekerjasama dengan Belia Kampung Beringis menganjurkan pertandingan bersusul pada setiap tahun. Laporannya bersama Muhammad Syafif Syahiran, Deni. Sejak awal Ramadan, laluan sekitar Kampung Beringis Papar mula diterangi cahaya pelita hasil kreativiti peserta yang menggunakan buluh serta barangan terpakai. Pertandingan sejak 1998 ini secara tidak langsung mengembalikan nostalgia yang biasa dilakukan sepanjang Ramadan sehingga Syawal. Dalam pandangan saya nampak Belia Beringis ni memang beri kerjasama dan mereka kerjasama dalam membuat persiapan untuk pertandingan ini kan selama 25 penyertaan di kampung ni. Saya tengok orang punya peserta amat menggalakkan lah dan sambutan orang amat baik tahun ni lah. Saya syorkan pertandingan bersusul di Kampung Beringis ini dimasukkan kepada kalender pelancongan untuk memeriahkan lagi hari perayaan dan untuk memperkenalkan lagi Kampung Beringis ini di peringkat daerah dan peringkat
kebangsaan. Pertandingan ini menawarkan RM1,000 bagi Johan, RM750 tempat kedua dan tempat ketiga RM500. Saya buat ni dari tahun 1998. Dalam masa 4 hari boleh siap. Hobi je ni. Untuk suka-suka, untuk kasih meriah kampung, suasana hari raya. Itulah tujuan dia tu. Kenangan dia tetap arwah beliau. Ya, arwah beliau yang bikin kuat semangat buat ni. Buat susul ni kami mengambil masa selama 2 minggu lah. Jadi selama saya tinggal ini sudah 5 tahun, itulah saya mengikuti pertandingan bersusul ni. Ya, memang ada. Karena kalau saya satu orang, saya mana saya sanggup kan. Jadi ada 4 orang lah belia-belia yang bantu saya membuat ini apa. Sama semua keluarga juga ada bantu sedikit-sedikit. Saya mula dari tahun 2000 dalam masa 10 hari lah dengan adik-beradik. Adik keluarga ada 5 orang. Sebab dia turun-temurun keluarga. Setelah 2 tahun kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana yang suram, tahun ini kita meraihkan suasana Hari Raya dengan penuh kemeriahan walaupun di mana kita berada. Syafif Syahirandeni, RTM. Kami penduduk Kampung Beringis dan Persatuan Anak Jati Papar Peranti mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Industri pelancongan di Sabah bakal kembali rancak susulan pengoperasian semula penerbangan terus dari pelbagai rantau ke negeri ini. Selepas ketibaan penerbangan antarabangsa Scott Singapura pada 29 April lepas, lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu semalam menerima ketibaan pesawat Royal Brunei Airlines. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Johnston Bangkwai berkata, Sabah sudah bersedia menerima kedatangan pelancong dari luar negara dan berharap Sabah akan terus menerima lebih banyak penerbangan antarabangsa. Sudah tentulah seperti yang saya nyatakan, dengan adanya lebih banyak penerbangan langsung atau direct flight daripada bandar-bandar bukan saja di rantau ini, tapi juga di rantau Asia yang akan datang ke Sabah, akan menaikkan lagi jumlah kedatangan pelancong ke Sabah. Sabah KK is a very important destination for us. It's also a good leisure traffic destination for us as well. Yeah, so it's good to be back. Penghasilan produk berasaskan makanan laut berpotensi untuk dikomersial secara meluas sekaligus menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Ia selaras dasar agro makanan 2.0 negara yang dilaksana Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Menterinya Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi berkata dasar agro makanan negara digubal bertujuan meneruskan agenda pembangunan sektor agro makanan dengan tumpuan khusus terhadap usaha meningkatkan pengeluaran makanan yang mampan dan memastikan sekuriti makanan negara sentiasa terjamin. Bercakap kepada media di Beluran, katanya dasar agro makanan negara 2.0 akan menumpukan pemodenan sektor agro makanan serta pertumbuhan industri hiliran menjelang 10 tahun akan datang. Dasar agro makanan negara 2.0 untuk menumpu pertumbuhan dan perkembangan sektor perikanan ke arah perikanan yang lebih moden, memberi pulangan ekonomi bukan saja kepada pengusaha perikanan, nelayan, tetapi kepada negara keseluruhannya. Dasar agro makanan negara digubal secara holistik untuk meneruskan dasar agro makanan negara pertama dengan memfokuskan kepada pemodenan dan perkembangan sektor agro makanan serta meningkatkan sekuriti makanan negara. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita dari Negeri di Bawah Bayu kali ini. Teruskan kesetiaan anda bersama RTM dan ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi berita wilayah. Kembali bersama Sahih untuk berita seterusnya. Silakan Sahih. Terima kasih Dia.
Untuk laporan cuaca semasa di seluruh negara, langsung ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Syazwani Yahya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, berdasarkan paparan imej Gema Radar terkini, hujan kini diperhatikan di sekitar negeri Kedah, negeri Johor, Terengganu serta pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga negeri Pahang. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Manakala bagi negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga Melaka, keadaan cuaca dijangka baik dan sesuai untuk sebarang aktiviti sehingga ke malam nanti. Baiklah, bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan berserta ribut petir kini diperhatikan di hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke malam nanti. Dan buat masa ini, Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan perairan Selat Melaka Utara dan juga kategori kedua bagi kawasan perairan Phuket. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 9 Mei nanti. Berkaitan kelajuan angin yang boleh mencapai sehingga 60 km sejam dan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter, kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan termasuklah aktiviti perkhidmatan feri adalah amat berbahaya. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wan Yahya. Assalamualaikum. Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita hari ini ialah jumlah panggilan kecemasan di negeri itu catat penurunan. Perincian lanjut bersama Buma Wen. Silakan Buma. Ya sahih, jumlah panggilan kecemasan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sepanjang 3 hari pertama pada sambutan Hari Raya Aidilfitri ini menunjukkan penurunan sebanyak 27%. Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, secara keseluruhan pasukan bomba negeri ini menerima 69 panggilan kecemasan berbanding 94 panggilan yang diterima pada tahun lepas. Namun begitu, jumlah panggilan kebakaran tidak menunjukkan berlakunya peningkatan ataupun penurunan. Yang mana jumlah panggilan kebakaran yang diterima pada tahun ini dengan tahun lepas dalam tempoh yang sama telah merekodkan sebanyak 6 kes panggilan kebakaran yang diterima. Beliau yang dihubungi RTM turut memberitahu panggilan menyelamat meningkat kepada 4 kes pada tahun ini berbanding tiada kes direkodkan pada sepanjang tempoh 3 hari pertama sambutan Syawal tahun lepas. Tiong Ling Hee turut mendedahkan bagi kes-kes lain seperti panggilan kecemasan melibatkan kebakaran beluka, pembakaran sampah dan sebagainya juga turut menyaksikan penurunan kepada 9 kes berbanding 17 kes pada tahun lepas. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa panggilan kecemasan bagi tugas-tugas khas juga berlaku penurunan iaitu 50 panggilan direkodkan bagi tempoh tersebut berbanding 71 panggilan direkodkan pada tahun lepas.
Antara tugas-tugas khas adalah khidmat menangkap ular, pokok tumbang dan bantuan pintu kunci. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha anggota bomba di negeri ini yang berjaya mengawal kes-kes kecemasan sepanjang musim perayaan ini. Persatuan Kelab dan Badan Bukan Kerajaan NGO di Miri khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Pujut diseru supaya memanfaatkan dana atau geran yang diperuntukkan dengan sebaiknya. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang berkata, dengan menggunakan dana tersebut untuk penganjuran pelbagai aktiviti persatuan atau kelab, ia mampu meningkatkan produktiviti ahli-ahli persatuan atau kelab. Adam Yi juga menyatakan bahawa menerusi persatuan atau kelab serta NGO juga berperanan penting mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Miri. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek kepada persatuan, kelab dan sekolah di premis SUPP Pujut Miri. Sejumlah RM34,000 telah diagihkan kepada 10 penerima terdiri daripada persatuan, kelab dan sekolah di Miri termasuk Persatuan Wartawan Utara Sarawak. Saling menghormati kepelbagaian budaya dan agama merupakan satu daripada tunjang keharmonian dan perpaduan yang dinikmati oleh penduduk di negara ini termasuk di Miri. Terletak sejauh 13 km dari pusat bandaraya Miri dan berjiran dengan gereja The Good Shepherd serta berhadapan dengan kompleks Beli Belah, Pengerusi Masjid An-Naim Lutong, Zaini Talib berkongsi rasa bangga menjadi anak Sarawak yang hidup dalam keluarga perkahwinan campur kerana itu membuatkan beliau mendalami dan menjiwai semangat harmoni dalam kalangan ahli keluarga dan masyarakat. Zaini Talib berkata masjid yang secara umumnya merupakan salah satu platform mendidik anak bangsa untuk hidup lebih rukun dan damai antara satu sama lain juga amat manis kerana berjiran dengan gereja The Good Shepherd Lutong sekaligus meningkatkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan ahli serta penganutnya. Masjid itu kalau kita nangga dari keharmonian, dari perpaduannya memang dah dari dulu-dulu dah. Kalau dari segi Sarawak tu memang saya ada masalah. Malah Ketua Gereja The Good Shepherd Lutong, Father Johnny Jangok merasakan sejak berkhidmat lebih 10 tahun di gereja itu, amalan hormat menghormati telah meningkatkan lagi persefahaman antara ahli dan penganut kedua-dua entiti ibadat itu. Perpaduan, keharmonian, hormat menghormati di antara pelbagai agama dan bangsa hanya dapat kita rasai sekiranya kita ada persefahaman. Antara keunikan dan persefahaman yang ketara adalah penganut-penganut saling kunjung mengunjungi bukan sahaja pada musim perayaan seperti Christmas atau Hari Raya, malah pelbagai aktiviti anjuran masjid ataupun gereja tersebut. Ia sekaligus menyokong dan mendukung elemen penting aspirasi keluarga Malaysia. Persefahaman yang baik ini juga dilihat menerusi perkongsian tempat letak kereta apabila waktu bersembahyang iaitu setiap hari Ahad dan Good Friday bagi penganut Kristian di gereja The Good Shepherd dan solat Jumaat atau Hari Raya bagi penganut Islam di Masjid An-Naim Lutong. Jadi kita berbanggalah. Kita berbangga Masjid An-Lutong, Saling Good Shepherd tu memang dah dari segi perpaduan, keharmonian, keunikan dari parking. Memang saya ada masalah, jadi sama-samalah kita tu bertoleransi antara satu sama lain. Ialah keadaannya. Jadi kamu boleh datang pada hari Ahad, okey? Di mana kamu akan melihat congregation kita, ya, mereka akan meletakkan kereta mereka di masjid. Bukan hanya hari Ahad. Kita akan gunakan semasa Good Friday untuk sesi yang pertama sebab selepas itu mereka akan gunakan pekarangan letak kereta di masjid untuk sembahyang hari Jumaat mereka. Justru amat molek dikatakan bahawa persefahaman antara Masjid An-Naim Lutong yang bersebelahan gereja Good Shepherd Lutong antara simbol perpaduan dan keharmonian kedua-dua penganut Islam dan Kristian yang telah terjalin sejak sekian lama. Maka hendaklah ia diperkukuhkan dan disantuni oleh setiap lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangunkan program atau aktiviti untuk kemajuan negara ini. Pustaka Negeri Sarawak meminta pengguna memanfaatkan kempen pemulangan buku yang bermula sejak 16 April lepas hingga 16 Mei ini. Pustaka menerusi satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh kempen tersebut, denda akan dimansuhkan kepada pengguna yang meminjam buku melebihi tamat tempoh pinjaman.
Selain itu, sepanjang kempen itu juga pengguna yang mempunyai denda tertunggak tidak akan dikenakan tindakan. Dalam kenyataan tersebut memaklumkan proses pemulangan buku tersebut boleh dilakukan di semua kampus Pustaka Negeri Sarawak iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Orang ramai juga boleh menghubungi pustakawan di talian 082-449-126 atau 013-804-4220 atau email ke librarian@sarawak.gov.my. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma. Sedikit perkembangan sukan, Negeri Sembilan FC berjaya merampas kedudukan pendahulu Liga Super selepas mencatatkan kemenangan tipis 2-1 ke atas Sarawak United di Stadium Negeri Kuching. Sarawak yang sedang bergelut di zon penyingkiran terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Boris Kok pada minit ke-51. Pasukan pelawat kemudian menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti Harold Gulon pada minit ke-64 selepas Gonzalo Soto mengasari pemain kelahiran Ghana David Mawutor. Pada minit ke-69, skuad kendalian K. Devon berjaya meraih jaringan kemenangan menerusi penyerang import dari Brazil Matheus Alves. Kemenangan itu menyaksikan skuad Jang menduduki tangga pertama dengan 14 mata selepas 6 perlawanan. Lintas langsung dari Johor membawakan showcase semeriahnya Raya Johor FM bersama keluarga Borneo. Juga usaha sukarelawan Southern Volunteers mengambil inisiatif mendekati pemimpin negeri semasa Aidilfitri. Untuk itu, kita bersama Anas Maknur di Johor Bahru. Silakan Anas. Baik, terima kasih Sahi. Sambutan Aidilfitri tahun ini berbeza berbanding 2 tahun lalu apabila lebih banyak kelonggaran prosedur operasi standard SOP diberi kerajaan. Situasi ini dimanfaatkan Johor FM dengan mengadakan showcase semeriahnya Raya Johor FM bersama keluarga Borneo di Auditorium Permatasari, Johor Bahru. Penerbit Azura Lisa Aziz berkata program khas itu bagi meraihkan warga Borneo dari Sabah dan Sarawak yang merantau di negeri ini untuk sama-sama merasakan kemeriahan Aidilfitri. Kita jemput pendengar Sabah dan Sarawak yang mana mereka ni mendengar kami menerusi RTM Klik dari dulu sampai sekarang yang merantau di negeri Johor sendiri. Kita bagi pengiktirafan kepada mereka, keutamaan kepada mereka untuk sama-sama menyertai program di bawah anjuran Johor FM kali ini. Kita mungkin bukan setakat ini saja mengadakan kerjasama untuk menghadiri event-event pesta-pesta yang diadakan. Jadi bagi kita orang Borneo sangat memuaskan. Ya, kalau dari pandangan kita orang Borneo sangat mengharapkan agar kerjasama semacam ini akan dapat diteruskan bersama antara Johor FM dengan masyarakat Borneo. Jadi pandangan saya adalah lebih baik lagi kita mengaktifkan program yang sehat yang boleh mengeratkan kekeluargaan di antara orang-orang Borneo di perantauan. Showcase yang diacarakan DJ Jiha dan DJ Saufi Nawawi itu menampilkan persembahan Apple Drama Band, Haiza, Ayat Ilusi, Danny dan Florencia diiringi kombo RTM Johor. Bagi menyemarakkan tradisi kunjung-mengunjung, Southern Volunteers akan mengadakan kunjungan ke rumah-rumah pemimpin di seluruh Johor sepanjang Aidilfitri ini. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri, Sukan Belia dan Sukarelawan Datuk On Jabar berkata, pendekatan tersebut dilaksanakan menerusi program Marhaban Southern Volunteers. Program tersebut bertujuan mendekatkan hubungan silaturahim antara golongan belia dan pemimpin negeri. Kunjungan marhaban melibatkan kediaman Menteri Besar, Wakil Rakyat dan Exco Kerajaan. Jadi sepanjang Aidilfitri ini kita akan memprogramkan marhaban ke rumah-rumah pemimpin kita. Ini antara sasaran kita supaya belia-belia kita ni
hampir ataupun dekat dengan pemimpin-pemimpin kita. Sehingga kini, Southern Volunteers mempunyai keahlian seramai 20,000 sukarelawan berdaftar seluruh negeri. Kesesakan jalan raya sepanjang musim perayaan mengundang rasa cepat letih dan tidak bermaya di kalangan ramai pemandu. Dan bagi mengatasinya, jalan mudah ialah dengan mengambil minuman tenaga. Namun mungkin tidak ramai menyedari bahawa minuman bertenaga mampu memberikan implikasi buruk kepada pemandu jarak jauh kerana ia mengundang keletihan pada tubuh badan selepas tempoh 4 jam. Pakar Perubatan dan Kecemasan Hospital Pakar KPJ Johor, Profesor Dr. Rashidi Ahmad berkata, minuman kopi tidak bergula adalah alternatif terbaik bagi pemandu jarak jauh kerana kafein dapat membekalkan tenaga untuk jangka masa panjang. Ketiadaan gula dan makanan berkarbohidrat tinggi juga mampu mengelakkan individu daripada mengantuk ketika memandu. Bila kita makan nasi lemak, you ngantuk ke tak? Ngantuk. Sebab apa ya? Sebab bila kita makan, badan kita akan activate satu sistem, dia panggil parasimpatetik. Parasimpatetik tu yang menyebabkan kita nak tidur. Kalau kita nak mandu, kita nak fokus, concentration, kita perlukan adrenalin. Untuk kekal cegas masa memandu, komunikasi bersama keluarga dan rakan juga memainkan peranan penting untuk mengelak daripada terlelap sepanjang jalan. Laporan tersebut mengakhiri paparan berita wilayah dari selatan tanah air petang ini. Kembali semula kepada Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Anas. Lebih 200 notis dan kompaun atas pelbagai kesalahan dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Melaka sepanjang operasi Hari Raya Aidilfitri bermula 29 April hingga 5 Mei. Kesemuanya dikeluarkan ke atas 174 kenderaan daripada keseluruhan 944 kenderaan yang diperiksa dalam tempoh tersebut. Pengarah JPJ Melaka, Muhammad Firdaus Sharif berkata, dalam operasi sama, 3 motosikal dan sebuah kereta disita. Bagi pemeriksaan bas di Terminal Melaka Central pula, seorang pemandu ganti ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK selepas dikesan positif ganja daripada keseluruhan 122 pemandu yang diperiksa. Untuk makluman, antara yang utama kita dapati kesalahan adalah CDL tak buat tempoh lah, ataupun lesen memandu komputer yang tak buat tempoh lah. Kita dapat ni, kita dapat 49 kesalahan lah. Dari segi notis kita keluarkan sebanyak 219 notis telah dikeluarkan pada tempoh ini sampai ke 5 bulan dan 4 buah kenderaan yang telah disita. Dan bagi pemeriksaan bas di terminal, kita dapat pemeriksaan sebanyak 326 buah kenderaan bas di terminal. Dari segi pemandu, kita dapat periksa lebih kurang 122 orang pemandu dan 1 pemandu yang kita dapati telah positif dadah. Operasi akan terus dijalankan sehingga esok. Beliau meninjau operasi khas pemeriksaan bas di Terminal Melaka Central Peringgit. Hampir 2 tahun anak perantauan tidak dapat pulang beraya susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru angka kes yang semakin menurun pada Aidilfitri kali ini memberi 1000 makna untuk pulang ke kampung halaman. Di Felda Hutan Perca, Marcap Jaya Melaka, pelbagai inisiatif dilakukan komuniti kampung untuk menyuntik semangat anak rantau mereka pulang beraya. Wartawan Farah Huda Sahiran ada butirannya. Suasana Felda Hutan Perca yang dahulunya malap setiap kali menjelang Aidilfitri kini diterangi limpahan cahaya pelita dan lampu hiasan LED yang dipasang di kawasan rekreasi Taman Selesa. Suasana di laman cahaya itu sekaligus menyuntik semangat dan mood raya anak perantau pulang ke desa. Lebih 100 set lampu LED dipasang di laman itu dengan persiapan yang mengambil masa sebulan sepanjang Ramadan lalu. Pengerusi kawasan rukun tetangga KRT Hutan Perca, Ahmad Syukri Zulkifli berkata, penduduk kampung pelbagai bangsa antara penyumbang terbesar dalam menjayakan projek laman cahaya lebaran itu. Konsep kami lebih kepada konsep tradisional campur dengan moden. So pada awal tadi kalau lihat kita ada pelita dan buluh ni punjut lah. So bagi kami itu adalah tradisional. So lampu-lampu ni LED ni adalah moden. So kami gabungkan untuk mewujudkan, menampakkan semangat perpaduan tu. Orang lama dan orang baru bergabung untuk
kesejahteraan masyarakat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap Jaya, WIHISEM, acara itu bakal menjadi acara tahunan bagi Dun Macap Jaya. Beliau berharap dengan adanya laman itu dapat merancakkan ekonomi penduduk di kawasan berkenaan. So, kita pun dapat idea lah juga dari Kampung Baru. Sebab di Dun Macap Jaya kita ada Kampung Baru Macap dan Macap Ombu lah semasa Tahun Baru Cina. Dan tahun ni kita, Hari Raya kita ada di Hutan Perca. Seperti ada meriah di Tahun Baru Cina jugalah. Ya, kita akan buat lagi meriah pada tahun depan lah. Kita pun galak ada yang penjaja masuk sini untuk niaga pada perayaan Hari Raya. Setelah hampir 2 tahun, Aidilfitri disambut sederhana, apatah lagi umat Islam di Malaysia ini terpaksa menjalani perintah kawalan pergerakan PKP ketika itu akibat daripada peningkatan kes COVID-19 di negara. Namun tahun ini, selepas kerajaan mengumumkan peralihan fasa endemik, sambutan kembali meriah. Contohnya di Felda Hutan Perca ini, hiasan lampu LED serta pelita bunjut memeriahkan suasana untuk menyambut kepulangan anak rantau yang akhirnya dapat pulang ke pangkuan keluarga. Farah Huda Sahiran, Berita RTM, salam Aidilfitri. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri 2022 yang akan diadakan esok bakal menyajikan hidangan tradisi ala desa dan suasana kampung. Lebih 70,000 pengunjung dijangka hadir majlis yang bertempat di Laman Sari Kompleks Sri Perdana Putrajaya. Menurut Pengarah Pengurusan Pejabat Perdana Menteri Muhammad Sabri Seman, persiapan kini lebih 90% lengkap dan kerja-kerja akhir giat dijalankan. Persiapan kita ni bermula daripada awal Ramadan lagi. Sedikit-sedikit bermula dengan sesi perbincangan, coordination, terutamanya daripada pihak BIUPA, Bahagian Istiadat bersama PMO dan pelbagai agensi. Persiapan fizikal pula bermula hujung Ramadan lagi. Sikit-sikit kita sediakan kerana persiapan ni maklumlah bukannya kecil dan banyak pihak yang terlibat dalam coordination yang melibatkan persiapan fizikal kemah, peralatan, sound system, everything, sistem trafik, aliran dan juga penyediaan makanan lah. Lazimnya majlis diadakan pada 1 Syawal, namun tahun ini diraikan pada 7 Syawal bagi membolehkan orang ramai balik ke kampung beraya bersama keluarga. 200 petugas Kementerian Kesihatan KKM, Pejabat Kesihatan Daerah PKD, Polis Diraja Malaysia PDRM, Angkatan Pertahanan Awam APM, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela akan memantau SOP pengunjung. Sebanyak 20 kemah disediakan untuk kemudahan pengunjung, termasuk kemudahan untuk orang kurang upaya OKU dan warga emas. Pengunjung diingatkan patuh SOP baharu serta berpakaian kemas dan sopan. Perkhidmatan bas percuma disediakan dengan kekerapan setiap 15 hingga 20 minit mulai 9 pagi di 3 buah lokasi iaitu Putrajaya Central, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Masjid Putra. Beliau ditemui pada sesi taklimat sambutan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Perdana Menteri 2022 di Putrajaya. Perkembangan Sukan SEA Vietnam 2021, Ratu Terjun Negara Datuk Pandelela Rinong tidak memandang mudah cabaran yang akan dihadapi pada acara 10 meter platform seirama wanita di Hanoi. Meskipun mempunyai persefahaman yang baik bersama rakan penerjun Nur Dabita Sabri, beliau berkata teknik terjunan masing-masing perlulah terus digilap. Jelasnya, teknik individu perlu diperbaiki bagi memastikan mereka dapat mempamerkan aksi yang cemerlang dalam acara berkenaan. Acara sukan terjun dijadualkan berlangsung mulai esok hingga 11 Mei di Pusat Akuatik Mai Ding. Sementara itu, Nur Dabita menyifatkan gandingannya bersama Datuk Pandelela bukanlah sesuatu yang baharu. Mereka pernah beraksi bersama untuk beberapa kali. Sebelum ini, gandingan Datuk Pandelela dan Nur Dabita pernah memenangi pingat
gangsa pada Sukan Commonwealth 2014 di Glasgow 2014, Scotland dan pingat perak pada siri terjun dunia final keempat di Windsor, Canada pada 2017. Polis menahan seorang lelaki berusia lingkungan 30-an yang melakukan khianat di 2 buah masjid dan 3 kawasan tanah perkuburan di sekitar Sungai Kop, Kulim, Kedah. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintenden Muhammad Rizwan Salah berkata, suspek didapati melakukan 5 siri kejadian khianat bermula Oktober 2021 dan terbaru membaling batu nisan di sebuah masjid di Sungai Kop 20 April lalu. Suspek ditahan 3 Mei lalu di kawasan Taman Mutiara Sungai Kop. Siasatan awal mendapati pengaruh dadah punca suspek berbuat demikian dengan mendakwa mendengar bisikan mendesak melakukan perbuatan khianat tersebut. Suspek seorang penganggur mempunyai rekod lampau jenayah iaitu 6 rekod dadah dan 3 rekod jenayah. Hasil ujian air kencing adalah positif dadah jenis methamphetamine. Kes disiasat menurut Seksyen 295 Kanun Keseksaan iaitu melakukan khianat terhadap rumah ibadat dan turut disiasat di bawah Seksyen 39A _1 ADB 1952 dan Seksyen 15 _1 ADB 1952. Bola sepak Liga Super, Kedah Darul Aman KDA FC terlepas peluang untuk ke pesada Liga musim ini selepas dikejutkan dengan kekalahan 2-3 kepada Melaka United di Stadium Darul Aman Al-Usta malam tadi. Skuad Hijau Kuning terlebih dahulu membuka jaringan menerusi rembatan kencang penyerang import dari Cameroon Ronald Ngah pada minit ke-20 selepas menerima hantaran daripada Muhammad Syafiq Ahmad. Namun, Melaka hanya memerlukan 3 minit untuk menyamakan kedudukan menerusi Ifidayo Olusegun yang merupakan jaringan sulung penyerang dari Nigeria pagi musim ini. Muhammad Syafiq kembali meletakkan Kedah di hadapan apabila melepaskan rembatan kencang dari luar kotak penalti pada minit ke-37. Namun kelebihan itu dinafikan oleh jaringan Emmanuel Ofi pada minit ke-78 yang mencuri peluang bola terlepas dari genggaman penjaga gawang tuan rumah. Ifidayo kemudian muncul wira Melaka apabila menanduk masuk hantaran daripada Nur Syahrul Idalan Talha pada masa kecederaan. KDA FC menghuni tangga keempat dengan 12 mata manakala Melaka United di kedudukan ke-8 dengan 7 mata. Berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal Berita RTM di berita.rtm.gov.my. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.